Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana tak apa, kita tonton dulu. Setelah itu saya berikan ulasan, react dan kritikan. Lepas solat baru tahu tu Imam Wahabi. Leni ganas, Leni Wahabi ni ganas. Saya puas tau, tahun 9 Wahab dulu tau. Puas dah nak cara. Jadi malah cakap tau. Leni yang tubik balik setahun dua ni. Garuk ngabang kali Wahabi. Sebab dia orang ni tak mau ikut ulama. Dia je betul. Macam mana orang nak ikut dia? Ulama besar pun tak ikut. Dah mu bukan ulama, bapak jahil. Siapa nak ikut mu? Ini masalah. Baik. Jika maknanya Wahabi itu maksudnya fasik saja, maka sah jadi imam. Tapi kalau akidahnya rosak, kena qada sulah kita. Faham lagi? Yang kafir, yang sesat, keluar agama, itu jangan. Faham? Yang itikad Tuhan tu macam makhluk, Tuhan menyerupai makhluk, Tuhan ada anggota badan. Tak, pelik-pelik dah ni. Kat kita ni dah capa lagi. Kalau kita tengok induk dia ni di tanah Arab ni, fatwa dia lagi pelik-pelik. Tuhan ada tangan kanan dua belah, Tuhan ada jari keliking, ada jari tengah. Tubuh Tuhan sama saiz dengan Nabi Adam. Ini semua ni kafir belaka dah. Faham lagi? Pelik-pelik lagi. Tu kalau gitulah, maka kita kena qada semula. Baik. Ulasan pertama, Ustaz mendapat soalan bahawa selepas solat baru tahu bahawa Tok Imam Wahabi, dan selepas itu beliau terus menjawab. Bagi saya, soalan yang patut ditanya balik oleh Ustaz kepada yang bertanya ialah, macam mana kamu tahu bahawa Tok Imam itu Wahabi? Adakah Wahabi itu memiliki ciri-ciri tertentu sehingga kamu dapat kenal ia adalah Wahabi? Atau mungkinkah dah habis solat, imam berpusing menghadap makmum, nampak dia pakai name tag, saya Wahabi, gitu ke? Sayang sekali Ustaz tidak bertanya soalan sedemikian. Sebaliknya terus menjawab. Saya bimbang orang yang bertanya itu mungkin menilai Tok Imamnya Wahabi kerana selepas solat Tok Imam berzikir secara perlahan atau bersendirian. Ini bukan Wahabi, tetapi merupakan adab zikir yang sebenarnya selari dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan lain-lain ulama, di mana zikir selepas solat itu dilaksanakan secara perlahan dan bersendirian kecuali apabila imam ingin mengajar makmum lafaz zikir. Atau Tok Imam berzikir secara perlahan kerana terdapat makmum masbuk. Maka apa yang dilakukan oleh Tok Imam adalah betul, kerana jangan kita beribadah syok sendiri sehingga kita tidak mempertimbangkan orang lain, yang ini makmum masbuk yang sedang solat. Atau Tok Imam tidak memimpin doa secara berjamaah. Ini sekali lagi adalah tindakan yang betul, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari awal pensyariatan solat berjamaah sehinggalah baginda wafat, tidak pernah baginda memimpin doa secara berjamaah selepas solat walaupun sekali. Apapun sebabnya, hendaklah Ustaz tanya dan minta pencerahan terlebih dahulu kepada orang yang bertanya. Kenapa dia beranggapan Tok Imamnya adalah Wahabi? Ini kerana sekarang ini tuduhan Wahabi mudah dilontarkan tanpa orang yang menuduh itu tahu apa dan kenapa dia menuduh Wahabi. Baik, kedua, Ustaz seterusnya menjelaskan Wahabi itu adalah mereka yang tidak mahu ikut ulama. Jika itu takrifan Wahabi, maka Ustaz juga boleh kita gelar Wahabi, sebab dalam video-video react sebelum ini saya telah membuktikan bahawa Ustaz juga tidak mengikut ulama. Contohnya ialah video terbaru, yang ini apabila Ustaz ditanya tentang maksud fitnah, lalu Ustaz menjawab dengan membaca potongan ayat 191 surah Al-Baqarah bahawa fitnah adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Lalu Ustaz menjelaskan maksud fitnah sebagaimana yang difahami dalam bahasa Melayu.
Padahal fitnah yang dimaksudkan dalam potongan ayat 191 surah Al-Baqarah itu adalah syirik atau kafir. Maka di sini ustaz sendiri tidak ikut penjelasan para ulama tafsir. Demikian juga dalam video-video react yang lain yang telah saya himpun semua dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Ustaz juga telah saya buktikan tidak mengikuti ulama. Maka apakah dengan itu, berdasarkan takrifan ustaz sendiri, kita boleh menggelar ustaz sebagai Wahabi? Di sini saya tidak mahu menggelar ustaz sebagai Wahabi atau apa-apa gelaran lain. Namun apa yang saya cuba sampaikan adalah janganlah begitu mudah berkata tentang orang lain atau kumpulan lain kerana ia boleh-boleh sahaja berpatah balik ke diri sendiri. Ketiga, ustaz menjelaskan bahawa jika yang dimaksudkan Wahabi itu fasik sahaja, maka sah jadi imam. Akan tetapi jika akidahnya rosak, maka kena qada semula solat tersebut. Baik, dalam penjelasan ustaz ini ada yang betul dan ada yang salah. Pertama, betul bahawa sah solat di belakang imam yang fasik. Maksud fasik di sini ialah orang yang keluar daripada mentaati perintah dan larangan syariat Islam. Dalam kitab-kitab fiqh memang ada satu bab tentang hukum solat di belakang imam yang ahli bid'ah atau fasik. Saya sendiri alhamdulillah ada video khas dalam isu ini, jemput menontonnya, link dalam kotak description. Maka ringkasnya, solat di belakang imam seperti ini adalah sah selagi mana bid'ahnya atau kefasikannya tidak menyebabkan kekafiran. Kedua, tidak betul bahawa jika solat di belakang imam yang rosak akidahnya, kita perlu qada semula solat tersebut. Ini kerana akidah seseorang itu, termasuklah yang menjadi imam solat, adalah sesuatu yang tersembunyi dan kita tidak dituntut untuk menyemak akidah imam yang memimpin solat kita. Cuba bayangkan, solat jemaah baru hendak bermula. Imam berpesan kepada makmum, luruskan saf, rapatkan saf. Tiba-tiba seorang makmum bertanya, Tok Imam mengaji sifat 20 ke tauhid 3? Seorang lagi pula bertanya, Tok Imam, Allah sekarang ada di mana? Seorang lagi pula bertanya, Tok Imam ni berdoa kepada Allah ke atau kepada Tok Wali? Dan macam-macam lagi soalan. Langsung tak jadi solat berjemaah jadinya kan? Baik, sikap seorang Muslim kepada Muslim yang lain ialah dia memiliki akidah yang selamat sehinggalah terbukti secara jelas bahawa dia memiliki akidah yang salah atau rosak. Ini kerana sekali lagi, akidah ialah keyakinan dan keyakinan adalah sesuatu yang berada dalam diri seseorang. Berbeza dengan sifat fasik, ia dapat dinilai berdasarkan perbuatan zahir seperti apabila seseorang itu minum arak atau membeli nombor ekor lalu kemudian tiba-tiba sarung jubah dan jadi imam solat pula kat masjid. Maka dalam kes kefasikan seperti ini, solat orang ramai di belakang imam tersebut adalah tetap sah. Contoh saja ya, saya yakin tiada imam solat di masjid atau surau yang sedemikian. Baik, kembali kepada akidah seorang imam solat. Ia adalah umpama apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, innocent till proven guilty. Kemudian, jika telah terbukti bahawa imam tersebut memiliki akidah yang lain daripada lain, bukanlah peranan makmum untuk menentukan akidah yang berlainan itu rosak atau tidak, sehingga dengan itu menentukan solat para makmum sah atau tidak. Sebaliknya, hendaklah perkara itu dibawa ke perhatian Jabatan Mufti Negeri untuk mereka buat siasatan, penilaian dan memberikan kata putus. Bagi saya, apabila ustaz menjawab, saya nukil semula apa yang beliau katakan, akan tetapi jika akidahnya rosak, maka kena qada semula solat. Ia adalah jawapan yang bahaya
kerana masyarakat akan mula menilai akidah imam mereka dengan penilaian yang sebenarnya merupakan sangkaan semata-mata kerana ia adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan dengan pengetahuan diri sendiri yang amat terbatas, lalu mula menilai ia sebagai betul atau salah, sehingga akhirnya menentukan solat mereka sah atau batal. Bahkan apa yang lebih dahsyat ataupun lebih memburukkan suasana, masyarakat akan menjadikannya sebagai alasan untuk tidak ke masjid, tidak ke surau untuk solat berjamaah kerana kami tak tahu akidah imam tu betul ke rosak. Justru jawapan ini sangat bahaya dan tidak sepatutnya keluar daripada seorang ustaz yang menjadi rujukan ramai. Baik, ulasan keempat. Seterusnya, ustaz menerangkan beberapa ciri akidah Wahabi yang rosak seperti beriktikad Tuhan seperti makhluk, Tuhan menyerupai makhluk, Tuhan ada anggota badan dan yang pelik-pelik. Di sini saya ingin bertanya, ada ke seorang Muslim yang berkeyakinan, yang beriktikad bahawa Tuhan seperti makhluk? Ada ke? Tuhan menyerupai makhluk? Ada ke? Tuhan ada anggota badan? Ada ke? Setahu saya tidak ada, baik di Malaysia atau di luar Malaysia. Tetapi yang menuduh sedemikian itu memang ada. Sebab mereka yang tidak faham akidah salafus soleh dan jauh di dalam diri mereka, deep inside themselves, apabila mereka ini membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menerangkan sifat-sifat Allah, terus mereka tergambar bahawa ia adalah sifat makhluk, menyerupai makhluk dan Tuhan yang beranggota badan. Lalu mereka berkata ia adalah kiasan atau perlu ditakwil. Saya berkata jika hendak dikatakan ia adalah kiasan atau perlu ditakwil, maka dipersilakan. Namun, janganlah menuduh kepada yang berkata ia adalah hakikat dan tidak perlu ditakwil dengan tuduhan sekian-sekian semata-mata kerana diri anda sendiri yang beranggapan sifat-sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Baik, kelima. Ustaz meneruskan bahawa di Malaysia tiada lagi yang berakidah sedemikian. Tapi kalau induknya di tanah Arab itu, fatwa dia lagi pelik-pelik. Kemudian Ustaz memberikan beberapa contoh fatwa yang pelik itu. Seperti Tuhan ada tangan kanan dua belah. Tuhan ada jari kelingking, ada jari tengah. Dan tubuh Tuhan sama saiz dengan Nabi Adam. Kemudian Ustaz berkata semua ini kafir belaka. Baik, sekarang Ustaz sudah mula mengkafirkan. Tak cukup sekadar kafir tetapi kafir belaka. Siapakah yang dikafirkan oleh Ustaz tu? Ustaz sebut induknya di tanah Arab. Semua orang faham apabila sedang berbicara berkenaan Wahabi dan kemudiannya disebut induknya di tanah Arab, bahawa yang dimaksudkan ialah Arab Saudi. Baik, ayo kita semak fatwa yang dihukumi sebagai kafir belaka oleh Ustaz. Apakah ia pendapat ulama Arab Saudi atau apakah ia sifat Allah yang disifati sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Baik, fatwa pertama, Tuhan ada tangan kanan dua belah, bererti kedua-duanya kanan. Ini bukanlah fatwa ulama Arab Saudi, tetapi sifat Allah yang disifati sendiri olehnya melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita rujuk hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3406 atau penomboran lain, hadis nombor 1827, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal muqsitina, sesungguhnya para pemimpin yang adil, indallahi ala manabira, berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar, min nurin, yang diperbuat daripada nur, cahaya nur, an yaminir rahmani azza wa jalla, di sebelah kanan Ar-Rahman, yakni Allah azza wa jalla. Ini merujuk kepada di hari akhirat kelak. Wakilta yadaihi yaminun, dan kedua-dua tangannya adalah kanan. Allazina, okey, apakah ciri-ciri pemimpin yang adil tu? Allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yang ini orang-orang yang bersikap adil dalam menjatuhkan hukuman mereka terhadap ahli keluarga mereka dan orang-orang yang berada di bawah mereka. Baik. Sekarang ini, para ulama yang berfatwa berdasarkan hadis sahih ni, sahih Muslim ya, adakah mereka kafir? Para imam hadis yang meriwayatkan hadis ini, sebab hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam Muslim tetapi lain-lain, apakah mereka juga kafir? Generasi salafus soleh yang beriman saja dengan sifat Allah ini, bahawa ia sebagaimana yang layak bagi Allah, apakah mereka juga kafir? Selain itu, perhatikan di manakah para pemimpin yang adil di hari akhirat kelak. Mereka itu, indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla. Mereka itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya nur di sebelah kanan Ar-Rahman azza wa jalla. Macam mana Ustaz? Tak nak kafirkan bab yang ni juga ke? Okey. Baik, fatwa yang kedua. Okey, fatwa yang kedua, Tuhan ada jari. Okey, Tuhan ada jari. Sekali lagi, ini bukan fatwa ulama Arab Saudi. Ayuh kita rujuk hadisnya, yakni apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 6864 atau penomboran lain, hadis nombor 7414, bahawa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Anna Yahudiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha yumsikus samawati ala isba'in. Beliau berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang, atau dalam satu lafaz lain, sesungguhnya Allah meletakkan as-samawat, langit-langit, ala isba'in, atas satu jari. Wal ardina ala isba'in, dan bumi-bumi di atas satu jari. Wal jibala ala isba'in, dan gunung ganang atas satu jari. Wasyajara ala isba'in, dan pokok-pokok di atas satu jari. Wal khalaiqa ala isba'in, dan lain-lain ciptaan di atas jari, satu lagi jari ya, sebab yang sebelum itu pun langit, bumi, gunung, pokok pun jari juga. Jadi wal khalaiqa ala isba'in, dan ciptaan-ciptaan yang lain di atas jari. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal maliku, kemudian Allah berfirman, akulah raja, akulah al-malik. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga ternampak gigi geraham baginda. Summa qara'a, kemudian baginda membaca ayat 67 surah Az-Zumar, ayat 67 surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Yang ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Bermaksud, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya.
padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Kemudian ada tambahan. Okey, ada tambahan daripada Abdullah ibnu Mas'ud di bawah itu. Okey. Okey, beliau berkata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa kerana takjub dan membenarkan orang Yahudi tersebut, wa tasdiqan lahu, membenarkannya. Baik, daripada hadis yang sahih ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Pertama, apabila datang seorang Yahudi yang menerangkan sifat Allah yang memiliki jari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahinya atau tidak berkata isu itu sebenarnya kiasan, itu sebenarnya patut ditakwilkan. Sebaliknya baginda membenarkan apa yang diperkatakan oleh Yahudi tersebut. Kedua, dalam hadis yang kita baca tadi, tiada dalam lafaznya bahawa jari itu dinamakan dengan jari kelingking, jari tengah dan sebagainya. Memang apabila kita hitung semuanya itu berjumlah 5 jari, tetapi tidak dinamakan dengan jari jemari yang biasa kita sebut. Okey? Ia hanya tokok tambah ustaz dan membenarkan apa yang saya kata sebelum ini bahawa jauh di dalam diri mereka, deep inside themselves, apabila mereka membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang membicarakan sifat-sifat Allah, sebagaimana hadis kita sedang baca sekarang ini, terus mereka tergambar bahawa ia adalah sifat makhluk, menyerupai makhluk dan Tuhan yang beranggota badan. Jadi mujassimah yang sebenar, musyabbihah sebenar ialah mereka yang apabila membaca ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini, mereka sendiri yang terus tergambar dalam diri mereka, terus terbayang dalam diri mereka, ini adalah Tuhan yang seperti makhluk, ini Tuhan yang ada anggota badan dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita yang bermanhaj salafus soleh, kita yang bermanhaj salafiyah daripada awal lagi, kita telah tahu bahawa apabila membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis berkaitan sifat-sifat Allah, hendaklah kita membacanya, memahaminya berdasarkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang as-samad, Allah yang independen, yang tidak berhajat kepada makhluknya, tetapi makhluknya lah yang sentiasa berhajat kepada Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca ni, okey, tidak ada yang seumpama dengan Allah, tidak ada apa jua, ya. Baik, kita sambung. Ketiga, sekarang ini para ulama yang berfatwa berdasarkan hadis sahih ini, apakah mereka kafir? Para imam hadis yang meriwayatkan hadis ini, sebab hadis ini bukan riwayat Imam Al-Bukhari juga, tetapi para imam hadis yang lain, apakah mereka juga kafir? Generasi salafus soleh yang beriman saja dengan sifat Allah ini, bahawa ia sebagaimana yang layak bagi Allah, apakah mereka juga kafir? Okey, seterusnya fatwa ketiga, bahawa tubuh Tuhan sama saiz dengan Nabi Adam. Okey, sejauh ataupun sekadar yang saya tahu paling dekat dengan apa yang Ustaz sebut ialah hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 5759 atau penomboran lain hadis nombor 6227. Namun ia adalah hadis yang panjang, namun pada rangkap yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna zira'an. Allah mencipta Adam atas bentuknya. Okey, dan ketinggian Adam adalah 60 hasta. Okey. Baik, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah mencipta Adam dalam bentuknya, domirnya bukan merujuk kepada Allah tetapi merujuk kepada Adam itu sendiri.
Bermaksud Allah mencipta Adam, yang ini manusia seluruhnya, dalam bentuk yang sesuai dengan ciri-ciri dan peranan manusia yang dikehendaki oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Contoh, Allah mencipta manusia dalam bentuk yang dia dapat bertakbir, membesarkan Allah di permulaan solat, kemudian rukuk kepada Allah dan sujud kepada Allah. Pada waktu yang sama, Allah mencipta manusia dalam bentuk yang dia dapat hidup, tidur, berjalan dan berlari di muka bumi. Jika manusia ingin hidup dalam air, pergi tengok Titanic ke, atau di tempat tinggi yang nipis udaranya, atau tiada udara, manusia tidak akan mampu kecuali dengan alat-alat bantuan. Secara ciptaan yang original, tidak akan mampu kecuali dengan alat-alat bantuan. Maka hadis ini bukan menerangkan tubuh Tuhan sama saiz, sama bentuk dengan Nabi Adam. Ia juga bukan berbicara tentang sifat Allah. Akan tetapi ia menerangkan bahawa Allah mencipta Adam dan seluruh manusia dengan bentuk tubuh yang sesuai dengan ciri-ciri dan peranan manusia itu sendiri. Ini kerana lafaz bentuknya bukanlah nya tu kembali merujuk kepada Allah, tetapi kepada Adam itu sendiri. Oleh itu sekali lagi saya bertanya, para ulama yang berfatwa berdasarkan hadis ini, apakah mereka kafir? Para imam hadis yang meriwayatkan hadis ini, apakah mereka juga kafir? Baik, seterusnya ulasan ke-6. Hadis pertama dan kedua yang kita sama-sama baca tadi adalah, sama-sama baca sebab saya pun tunjuk kat skrin, sama-sama kita dapat baca, sama-sama tuan-tuan dan puan-puan dapat semak terjemahan saya kan. Jadi sama-sama kita baca. Tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada sebut riwayat tanpa rujukan, tanpa nombor, tapi saya nak memandaikan para penonton, nak memandaikan umat, sama-sama kita baca ya. Jadi hadis pertama dan kedua yang kita sama-sama baca tadi adalah antara hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah. Terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah ini, umat Islam umumnya terbahagi kepada dua cara memahaminya. Cara pertama adalah mazhab Salafiyah, di mana kami beriman kepada sifat-sifat tersebut, menetapkannya sebagai sifat-sifat Allah secara hakikat dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah dengan keyakinan ia hanya layak bagi Allah. Sedikit catatan tambahan, ada yang bertanya, kenapa ada tambahan menetapkan sebagai sifat-sifat Allah secara hakikat? Padahal jika disemak ucapan para imam salafus soleh, mereka tidak menyebut sedemikian. Bukankah tambahan seperti itu satu bid'ah? Okey, soalan yang bagus. Saya jawab benar bahawa para imam salafus soleh tidak menyebut sedemikian. Kerana pada zaman mereka tidak ada atau sangat minimum orang yang menafikan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagai menerangkan sifat-sifat Allah. Atau tidak ada atau sangat minimum orang-orang yang berkata ia adalah kiasan. Justru tidak ada keperluan untuk mereka menyebutnya pada zaman mereka. Akan tetapi pada zaman terkemudian muncul orang-orang yang menafikan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagai menerangkan sifat-sifat Allah. Mereka berkata ia adalah kiasan sahaja atau mereka melakukan takwil. Maka ucapan para imam salafus soleh itu perlu ditambah dengan kenyataan menetapkannya sebagai sifat-sifat Allah secara hakikat, sebagai respon kepada mereka yang muncul pada zaman terkemudian. Jika hendak dikatakan bid'ah, maka ia adalah bid'ah dari sudut bahasa dan bukannya bid'ah dari sudut syarak yang dilarang. Seandainya tidak ada orang-orang zaman terkemudian yang mendakwa ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut bukan menerangkan sifat Allah, tidak ada yang mengatakan bahawa ia adalah majaz atau tak perlu ditakwil, tidak ada macam-macam andaian lain, maka kami pada zaman sekarang juga akan mencukupkan diri sebagaimana apa yang diucapkan oleh para imam salafus soleh pada zaman mereka bahawa kami beriman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis sifat sebagaimana ia datang. Okey, alright. Baik,
Demikian cara yang pertama. Cara yang kedua ialah mazhab Al-Asy'ariyah yang berpendapat ia adalah kiasan atas sesuatu yang patut ditakwil bagi menyucikan Allah daripada sifat-sifat seumpama makhluk. Ini adalah dua pendapat atau dua mazhab akidah yang kita sedia maklum. Jika Ustaz Azhar Idrus mencenderungi pendapat kedua, maka dipersilakan. Namun, jangan pula dikafirkan pendapat yang pertama kerana yang sedemikian itu bererti mengkafirkan bukan sahaja ulama Arab Saudi tetapi ramai lagi dari kalangan para imam salafus soleh, generasi salafus soleh dan umat Islam yang mengikuti salafus soleh. Dan Rasulullah yang menyampaikan hadis-hadis yang kita baca tadi, kafir juga ke? Sebab baginda ketika menyampaikannya tidak berkata ia adalah kiasan. Baginda tidak mengajar agar ia ditakwilkan. Padahal jika ia adalah kiasan, padahal jika ia perlu ditakwilkan, padahal jika berpegang kepada zahir, kepada hakikat, akan menyebabkan berlakunya kekafiran, baginda pasti akan menjelaskannya saat-saat itu juga. Okay? Bahkan baginda, macam mana kita baca tadi, ketawa menandakan ketakjuban dan membenarkan sifat jari jemari tersebut. Macam mana ya? Okay. Sangatlah dikesali ya. Kerana sikap kafir mengkafir ini tidak lain menunjukkan kesempitan dan ketaksuban pemikiran sendiri. Juga sikap kafir mengkafir inilah kemudiannya melahirkan kumpulan lain yang mengkafirkan pula Asy'ariyah atau membuat sekian-sekian tuduhan berat seperti Jahmiyah ke atas Asy'ariyah. Ulasan ketujuh, dan yang terakhir. Kita sedia maklum, pada masa kini ada segelintir, saya harap memang sangat-sangat segelintir umat Islam yang apabila pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, enggan solat berjamaah bersama imam rasmi di Masjidil Haram, di Masjid An-Nabawi atau mana-mana masjid lain di sana, di Arab Saudi. Mereka memilih untuk solat di hotel atau mereka tunggu sehingga solat berjemaah bersama imam rasmi selesai. Lalu barulah mereka pergi ke masjid, membuat jemaah sendiri dan melaksanakan solat fardu di sana demi mendapatkan fadilat solat di dua masjid yang mulia tersebut. Macam mana pun asalkan jangan solat di belakang imam rasmi di dua masjid mulia tersebut. Termasuklah juga mana-mana masjid. Kadang-kadang landing dulu di Jeddah kan. Dalam perjalanan tu ke, dalam perjalanan balik ke kan. Tak mau solat berjemaah di belakang para imam rasmi di Arab Saudi. Sebabnya, mereka telah diprogram, mereka telah di-brainwash bahawa imam-imam di sana adalah Wahabi yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sesat. Dan yang terkini, sebagaimana potongan video yang kita tonton tadi, adalah kafir. Mereka telah diprogram, telah di-brainwash dengan pemikiran ekstrim yang datang daripada sebahagian segelintir ustaz-ustaz yang lazim menuduh Wahabi sebagai ekstrim. Tidak dapat dibayangkan sesi soal jawab ustaz-ustaz sebegini apabila di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Baik, demikian 7 ulasan, react dan kritikan saya. Beberapa kesimpulan ringkas ya. Pertama, seorang agamawan, seorang ustaz, seorang ustazah mestilah memiliki ilmu yang luas dan pandangan yang jauh ke hadapan. Dengan ilmu yang luas itu, dia dapat menguasai perbezaan pendapat dan tidak akan mengkafirkan pendapat yang berbeza dengan apa yang dicenderunginya. Dengan pandangan yang jauh ke hadapan, dia dapat menimbang antara manfaat dan mudarat ilmu yang disampaikannya. Kedua, akidah seseorang termasuk tok imam ataupun para imam solat adalah sesuatu yang tersembunyi. Kita tidak dituntut menyemak akidah tok imam sebelum menjadi makmum di belakangnya. Ini yang saya kata tadi, kena ada pandangan jauh ke hadapan. Sebab bila dikata akidah bahaya, akidah rosak, solat tidak sah, orang akan mula tertanya-tanya. Habis tu aku duduk solat selama ni, imam aku tu akidah macam mana? Kan? Jadi mereka pun mula sama ada meragui,
bersangka-sangka terhadap akidah imam mereka sehingga akhirnya lagi selamat aku solat kat rumah lah. Kan? Okey. Kesimpulan ketiga, jika terzahir bahawa tok imam di masjid di surau anda memiliki akidah yang kelihatan berlainan, maka semaklah dengan orang yang berilmu seperti Jabatan Mufti Negeri. Jangan disemak dengan ustaz selebriti, kerana selebriti bukanlah kayu ukur kesahihan dan keluasan ilmu seseorang. Kesimpulan keempat, memang terdapat khilaf yang masyhur apabila berinteraksi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah. Jika dicenderungi satu pendapat, satu mazhab, janganlah pula dikafirkan pendapat yang berbeza, pendapat yang tidak diikuti. Kelima, apabila seseorang itu menuduh kafir sesama Muslim dan terbukti ia tidak benar, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.